Menteri Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim, silakan. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Jangan risau, saya punya penggulungan 60 muka saja. Jadi bukan 90. Saya mewakili Kementerian Sumber Asli Alam Sekitar dan Perubahan Iklim terlebih dahulu ingin mengucapkan penghargaan kepada Kementerian Kewangan yang telah memperuntukkan sejumlah 7.13 bilion ringgit kepada NRECC yang terdiri daripada 1.7 bilion peruntukan perbelanjaan mengurus dan baki 5.43 bilion peruntukan pembangunan, dan ini adalah satu peningkatan sebanyak 9.08% berbanding tahun ini. Dan ini kerana sebagaimana kita tahu NRECC memegang amanah besar untuk mencapai objektif menerajui tata kelola sumber asli alam sekitar, bekalan elektrik, bekalan air yang mampan dan inklusif dalam kita mendepani impak perubahan iklim demi kesejahteraan negara. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada 49 orang yang berhormat yang turut serta di dalam perbahasan Belanjawan 2024 berkaitan dengan NRECC. Pertama sekali, Yang Berhormat Rompin tidak ada. Seterusnya Yang Berhormat Alustar Merbuk dan Pokok Sena. Tidak ada juga. Cuma yang ni saya ingat agak relevan. Saya akan sentuh sedikit kerana mereka bangkitkan tentang Merbuk ada. okey. Supaya Kerajaan Persekutuan mempertimbangkan bayaran yang setimpal kepada Kerajaan Kedah bagi pemeliharaan dan pemuliharaan hutan ulu muda yang menjadi nadi kepada penggunaan air harian industri dan domestik, bukan sahaja kepada Kedah tetapi juga kepada Perlis dan Pulau Pinang. Pertama sekali tentang soal untuk mengekalkan hutan simpan kekal, sememangnya tidak ada dasar spesifik daripada Kerajaan Persekutuan. Tetapi apa yang ada sejak tahun 2019 ialah Ecological Fiscal Transfer ataupun EFT yang diberikan oleh Kerajaan Persekutuan kepada kerajaan-kerajaan negeri, dan ini berdasarkan beberapa perkiraan pemeliharaan kawasan perlindungan ataupun protected areas dengan izin yang sedia ada dan usaha ke arah menambah kawasan perlindungan baru. Kedua, pemeliharaan, restorasi dan pengayaan bagi pengekalan kawasan perlindungan. Ketiga, penyediaan dan pengurusan kemudahan di kawasan perlindungan. Keempat, pelaksanaan operasi risikan dan penguatkuasaan bagi pengawalan sumber ekosistem flora dan fauna. Kelima, pelaksanaan program penglibatan komuniti dan pembangunan kapasiti, dan pelaksanaan program bagi menggalakkan amalan pengurusan hutan secara berkekalan. Jadi kalau secara spesifik kepada negeri Kedah, tahun 2019 Kedah menerima 5.8 juta ringgit peruntukan EFT. 2021 Kedah menerima 4.4 juta ringgit. Tahun 2022 jumlah yang sama 4.4 juta ringgit. Tahun ini 2023 ya, kerana jumlah EFT naik daripada 70 juta ringgit kepada 150 juta ringgit di bawah Yang Amat Berhormat Tambun, Kedah menikmati peruntukan sebanyak 10.2 juta ringgit yang dibayar kepada kerajaan negeri. Jadi secara jumlahnya Kedah telah menerima hampir 25 juta ringgit peruntukan EFT. Jadi itulah apa yang disumbangkan oleh Kerajaan Persekutuan. Yang Berhormat Maran? Tidak ada. Seterusnya soal tentang perubahan iklim, dan saya akan jawab juga tentang yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Larut supaya kerajaan memberi tumpuan dan meneruskan Pelan Tindakan Mobiliti Rendah Karbon LCMB 2021 yang dirangka oleh kerajaan terdahulu. Jadi kita tidak ada masalah ya, sememangnya apa yang baik yang datang daripada kerajaan sebelum ini kita akan teruskan, dan Pelan Pembangunan Mobiliti Rendah Karbon ini merupakan dokumen yang menggariskan fokus dan strategi bagi merealisasikan mobiliti rendah karbon dalam sektor pengangkutan darat menerusi pengurangan pelepasan gas rumah kaca ataupun greenhouse gas dan penjimatan tenaga menjelang tahun 2030.
selaras dengan komitmen kerajaan untuk mengurangkan intensiti pelepasan GHG dalam komitmen perubahan iklim kita. Yang Berhormat Menteri, Ya. minta laluan sikit. Terima kasih. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua. Saya nak ucap terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri yang tadi pun kita dah ada konsensus dah. Kerana beri peruntukan tambahan pada Kedah. Dah masuk ke atau belum, ataupun kita nak menunggu. Saya catatlah, insyaAllah daripada apa yang disebut oleh Yang Berhormat Menteri untuk Kedah tu, kita ucap terima kasih dan kita menunggulah peruntukan itu masuk pada kerajaan negeri. Terima kasih. Yang antara tahun 2019 hingga tahun 2022 itu confirm sudah masuk ke dalam akaun kerajaan negeri. Untuk 2023, sebagaimana saya sebut, pengiraannya telah dibuat tapi saya kena semak semula sama ada wang itu telah pun dimasukkan ke dalam wang consolidated account kerajaan negeri Kedah. Terima kasih. Seterusnya, pelaksanaan low carbon mobility ini juga adalah selaras dengan Plan Hala 7 Peralihan Tenaga NETR, Dasar Tenaga Negara dan Dasar Pengangkutan Negara serta melengkapi Dasar Yang Otomotif Berhormat Menteri, Nasional kecil sikit 2020. lagi saya nak bagi pandangan. Tan Sri, terima kasih. Saya nampak Yang Berhormat Menteri ini ada kemampuan untuk kita membangunkan ekonomi negara. Jadi saya mintalah Yang Berhormat Menteri buat engagement ataupun buat pertemuan dengan KJI untuk kita bangunkan hasil baru negara iaitu REA. Kita tepikan masalah yang kita sebelum ini. Itu semua tak memberi manfaat pada pembangunan ekonomi negara untuk hasil baru. Saya minta Yang Berhormat Menteri buat satu perancangan, luluskan SOP untuk kita ambil galian-galian yang menjadi permintaan dunia buat masa ini. Terima kasih. Memang tak ada masalah dan Menteri Besar Kedah pun dah datang ke pejabat saya untuk berbincang. Ya, jadi insya-Allah, tetapi tentang apa yang nak disusuli itu nanti kita akan maklumkan secara detail. Ya. Jadi kalau kita lihat dasar yang saya sebut tadi LCMB memang melengkapi juga Dasar Otomotif Nasional dan menjurus kepada 4 bidang fokus utama iaitu penambahbaikan kecekapan bahan api dan pelepasan GHG oleh kenderaan, penggunaan mobiliti elektrik, penggunaan bahan api alternatif dan peralihan mod pengangkutan. Jadi ia adalah satu pelaksanaan merentas sektor dan melibatkan pelbagai kementerian termasuklah NRECC, MOT, Kementerian Pengangkutan, MITI, MOSTI, KPKT dan lain-lain lagi. Jadi sememangnya kita committed untuk melaksanakan perkara ini dan ia juga ada perkembangan di peringkat antarabangsa. Di banyak negara mereka sudah ada komitmen tahun di mana mereka akan menamatkan pengeluaran lesen kepada kereta-kereta internal combustion engine dan ini juga akan memberi implikasi kepada industri otomotif dunia. Seterusnya, Yang Berhormat Jerantut. Ada. Okey. Terima kasih Yang Berhormat Jerantut yang minta kerajaan mempercepatkan pembentangan Long Term Low Emissions Development Strategy ataupun LTLEDs supaya sasaran untuk kita mencapai sifar bersih seawal 2050 dapat dicapai. Dan LTLEDs ini merupakan satu kajian yang menggariskan strategi jangka panjang bagi Malaysia mencapai aspirasi tersebut dan ia melibatkan libat urus bersama pemegang-pemegang taruh di pelbagai peringkat termasuk kerajaan negeri, kerajaan tempatan dan juga di pihak swasta. Dan kajian ini akan memberikan hala tuju ke arah karbon ke arah matlamat sifar bersih tersebut, industri-industri dan teknologi serta instrumen keuangan sebagai enablers bagi mencapai aspirasi ini. Dan buat masa ini, kami sedang membangunkan LTLEDs dan dijangka akan disiapkan pada awal tahun depan, 2024. Jerantut dan Kuala Nerus juga memohon kerajaan memperincikan carbon pricing dan carbon accounting framework termasuk sistem pelaporan kredit karbon bagi membangunkan dasar pasaran karbon yang lebih jelas dan menyeluruh sebagai garis panduan bagi inisiatif perdagangan karbon negara. Semalam kita ada majlis tindakan perubahan iklim yang dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan dihadiri oleh menteri-menteri besar, ketua menteri dan wakil-wakil. Dan kita telah membincangkan juga secara mendalam tentang perkara ini. Dan pertama ialah tentang soal pasaran karbon pematuhan, compliance yang melibatkan pendekatan kerjasama antara 2 atau lebih negara di bawah artikel 6 para kedua Perjanjian Paris yang masih dirundingkan dan belum boleh beroperasi. Dan kita jangka di dalam COP
28 yang akan diadakan di Dubai, rundingan ini akan dapat diteruskan. Namun, bagi kredit karbon sukarela ataupun voluntary carbon market, kita sudah pun ada di Malaysia Bursa Carbon Exchange dengan izin yang merupakan satu platform patuh syariah yang memperdagangkan karbon yang pertama di dunia. Dan kita telah ada beberapa lelongan kredit karbon yang telah pun diadakan sebelum ini, tetapi ia semuanya daripada luar negara. Kita jangkakan pada hujung tahun ini 2023 lelongan kredit karbon daripada negeri Sabah akan dapat diadakan di atas platform BCX. Jadi kerajaan sedang membangunkan satu dasar menyeluruh pasaran karbon negara dan mengambil kira peranan NRECC sebagai pihak berkuasa kebangsaan ataupun National Focal Point berpandukan peranan yang telah dipersetujui di peringkat UNFCCC. Dan di peringkat domestik, kerajaan juga sedang meneroka potensi pelaksanaan mekanisme penetapan harga karbon yang dilaksanakan melalui kajian oleh pihak Bank Dunia di bawah program Partnership for Market Implementation, dan antara komponen kajian tersebut termasuklah pembangunan kerangka measurement, reporting and verification dengan izin yang dibangunkan berdasarkan piawai pelaporan yang ditetapkan. Dan ini adalah infrastruktur asas yang diperlu bagi melaksanakan mekanisme harga karbon seperti cukai karbon, carbon tax yang sudah ada misalnya di negara Singapura, dan sistem perdagangan karbon di peringkat domestik yang akan melibatkan perakaunan pelepasan GHG dan dari sektor swasta dan fasiliti yang terlibat. Jadi antara isu juga yang diambil kira ialah selama ini macam BCX dia bergantung kepada piawai VERA, piawai antarabangsa. Dia ada VERA, ada Gold Standard dan beberapa piawai lagi, tetapi beberapa negara lain termasuk di Asia Tenggara mereka mengambil pendekatan untuk develop piawai mereka yang tersendiri dengan mengikut apa yang dibuat oleh piawai-piawai antarabangsa. Jadi kita sedang dalam perbincangan kita termasuk dengan Singapura baru-baru ini, kita sedang melihat untuk beberapa negara ASEAN untuk kita membangunkan satu mutual recognition di antara kredit-kredit karbon yang ada, dan ini akan lebih cepat berbanding nak tunggu pergi ke VERA dan sebagainya. Menteri, Ya. mohon penjelasan. Terima kasih Tan Sri Ini Berdua. Hasil daripada carbon credit nanti, pembahagian antara persekutuan dengan state itu berapa persen, ataupun semua pada state atau semua pada persekutuan? Mohon penjelasan. Secara spesifik kita tidak ada mekanisme itu lagi sebab butirannya sedang dibangunkan. Cuma apa yang saya boleh katakan, di peringkat kerajaan persekutuan kita tidak berminat untuk nak memonopoli hasil tersebut. Cuma kita nak ada satu kerangka sebab kita pun kena jaga-jaga. Sebab ini benda baru, dia macam ubat, apa orang jual ubat. Banyak orang datang, broker-broker datang, dia kata boleh buat ni dan boleh buat macam-macam, tetapi sebenarnya carbon credit itu tidak berwibawa. Jadi kita di peringkat kerajaan persekutuan, kita cuma nak ada standard tersebut, dan kita rasa itu juga dapat melindungi kepentingan kerajaan-kerajaan negeri, dan selebihnya majoriti hasil itu akan dapat di peringkat negeri. Tetapi pecahan dan sebagainya saya tidak dapat buktikan di sini. Tan Sri Speaker, minta penjelasan daripada Menteri. Menteri, saya amat tertarik dengan ASEAN Standard untuk carbon trading, perdagangan karbon. Adakah ia bermaksud bahawa kita akan ada perdagangan antarabangsa untuk kredit karbon? Itu soalan pertama. Soalan kedua yang saya nak tanya adalah, saya tarik dengan apa yang dikatakan oleh Menteri di mana negeri Sabah akan memperdagangkan carbon credit mereka. Adakah ini bermaksud bahawa mereka telah pun tidak menggunakan, tidak masuk Nature Conservation Agreement yang mereka sebenarnya sebelum ini mereka merancang untuk membuat tersebut? Adakah bahawa mereka, kalau mereka menyertai BCX, bahawa mereka tidak akan menggunakan the route of Nature Conservation Agreement? Yang berhormat, yang tentang secara spesifik untuk persoalan tentang negeri Sabah, saya akan kalau tak dapat jawab di hujung perbahasan, saya akan berikan secara bertulis. Saya sedang dapatkan butiran tersebut, tetapi memang kita membenarkan kalau di peringkat voluntary carbon market tidak ada masalah untuk diperdagangkan kredit karbon.
yang kita tentu kita sangat berjaga-jaga ialah tentang soal compliance carbon. Ya. Kalau kita ada perdagangan antarabangsa, ia bermaksud bahawa dia akan menjejas ataupun dia akan memberi kesan kepada NDC, National Determined Commitment. Apakah pandangan daripada kerajaan? Dia hanya akan memberikan, menjejaskan komitmen NDC kita sekiranya dia part of the compliance dan carbon credit market. Yang itu dia akan menjejaskan. Tetapi kalau di peringkat voluntary, di antara pihak swasta yang memperdagangkan kredit karbon, sebab kita tidak jual kepada negara, kita jual kepada pihak swasta perdagangan kredit karbon tersebut, maka dia tidak akan count ke dalam NDC negara lain. Itu antara prinsip yang kita pegang. Kita tidak mahu jejaskan NDC kita. Ya, saya faham. Oleh itu yang sebelum ini, kerajaan sebelum ini telah pun mengumumkan bahawa perdagangan karbon adalah within the national border, di dalam negara. Tapi tadi Menteri kata di mana ASEAN akan menggunakan standard yang sama, ia bermaksud bahawa perdagangan antarabangsa mungkin akan berlaku. Adakah kita akan membenarkan perdagangan antarabangsa di mana carbon credit di Malaysia boleh dijual kepada Singapura, kepada Indonesia ataupun Thailand? Ya, macam saya katakan tadi, yang prinsip pertama ialah kita tidak mahu menjejaskan NDC kita. Ya, sebarang perdagangan ini tidak melibatkan compliance market, dia berlaku di peringkat swasta dan dia tidak boleh menjejaskan komitmen yang telah kita letakkan di dalam NDC kita di bawah kerangka Perjanjian Paris. Tetapi ada beberapa butiran lagi tentang di bawah artikel 6 tersebut yang sedang dirundingkan, yang akan berlangsung pada COP, yang mana kita ada gambaran yang lebih tepat. Sebab itu antara sebab sebelum ini kerajaan agak berhati-hati di dalam soal perdagangan kredit karbon. Tetapi ada beberapa inisiatif macam disebut di beberapa negeri, termasuk di negeri Sarawak misalnya, yang telah meminda perundangan mereka untuk bersedia dengan perdagangan karbon ini. Jadi itu berlaku dan kita ucapkan tahniah kepada mereka, tetapi sangat penting sebab kita juga ada tanggungjawab untuk pelaporan nanti supaya kita tidak hilang komitmen kita di bawah NDC. Ya. Minta tang batu sikit tanya. Dia kalau carbon credit ni, contoh kalau kita buat di Sabah dan diperdagangkan, dan kalau yang membeli itu syarikat luar, saya rasa dia tidak akan bantu negara untuk mencapai net zero pada 2050. Sebab kita buat carbon credit di Malaysia tapi kita jual keluar, jadi orang luar akan dapat benefit. Pertama, yang kedua apakah kerajaan punya hasrat untuk melakukan carbon tax supaya syarikat-syarikat tempatan ini akan berlumba-lumba untuk membeli carbon kredit dan manfaat itu akan kembali kepada Malaysia dalam mencapai net zero 2050. Terima kasih. Yang Muhammad, dia ada dua jenis kredit karbon. Satu kredit karbon tu akan menjejaskan NDC, satu kredit karbon yang nak dibeli oleh syarikat-syarikat swasta untuk mereka nak offset. Itu tidak kacau NDC negara kita. Ya, jadi sebab tu saya kata komitmen kita apa jua perdagangan kredit karbon yang kita benarkan tidak boleh menjejaskan komitmen kita di NDC kita. Ya, itu prinsip pertama. Sebab banyak minta. Sorry, boleh saya banyak lagi. Saya pun jangka lagi itu juga. Menteri harus move tajuk yang lain. Cuma itu yang saya nak tegaskan, kita tidak akan berganjak daripada prinsip tersebut bahawa ia tidak akan menjejaskan NDC kita. Kalau yang ada negara, ya, saya bagi contoh negara yang tidak banyak carbon sink, Singapura misalnya, mereka kena cari carbon credit di luar negara dan mereka ada buat di beberapa negara Amerika Selatan dan Afrika untuk mereka offset kredit karbon mereka. Itu pun butirannya sedang dirundingi kerana melibatkan artikel 6 dan sebagainya, tetapi kita tidak mahu terlibat. Ya, sebab kita ada carbon sink kita yang sangat berharga dalam soal kita mencapai matlamat sifar bersih seawal 2050. Jadi seterusnya Yang Berhormat Puchong dan Kubang Kerian memohon kerajaan meningkatkan jumlah stesen pengecasan bagi menyokong usaha pembangunan industri kenderaan elektrik ataupun EV mencapai sasaran 10,000 stesen pengecasan menjelang 2025. Dan setakat ini, ya, saya rasa kita kena mengakui bahawa kita masih agak perlahan. Kita ada 1,430 pengecasan EV yang mana majoriti besar 1,127 adalah AC charging station dengan izin dan hanya sekitar 300 yang bersifat DC. Dan kebanyakannya adalah
Kita lihat kalau AC dipasang di pusat membeli belah dan hotel, dan yang pengecas pantas ataupun fast charger dipasang di R&R, lebuh raya dan sebagainya. Buat masa ini, projek pembinaan stesen pengecasan EV dipacu oleh industri, dan kita sudah ada pasukan petugas EV kebangsaan yang dipengerusikan oleh Menteri MITI, dan apa yang beliau telah lakukan ialah untuk, kalau sebelum ini hanya beliau di peringkat menteri tetapi anggota-anggota yang lain terdiri daripada pegawai, tetapi beliau telah ambil keputusan untuk wakil daripada pelbagai kementerian, Kementerian Ekonomi, Kementerian NRECC, MOT dan sebagainya telah dinaik taraf kepada peringkat menteri, ya, supaya ada satu kesungguhan untuk memacu pertumbuhan industri EV ini. Dan kita telah lihat ada beberapa penambahbaikan yang telah berlaku, yang mana misalnya di peringkat NRCC sendiri kita telah meminta ST Suruhanjaya Tenaga untuk mempermudahkan kelulusan charging station. Tak perlu nak tunggu mesyuarat ST baru boleh diluluskan. Mereka boleh dengan ada orang yang kompeten untuk meluluskan terlebih dahulu dan kemudian disemak berdasarkan kemampuan dan juga kelulusan orang tersebut. Jadi ini sedikit sebanyak akan mampu mempercepatkan adoption dengan izin EV. Tentang soal cadangan Yang Berhormat Kubang Krian supaya kerajaan menggunakan kenderaan EV sebagai kenderaan rasmi kerajaan, Yang Amat Berhormat Menteri Kewangan melalui Belanjawan 2024 telah mengumumkan bahawa permulaan akan dibuat untuk penggunaan EV, tetapi ia bukan akan dibuat secara serentak, ia akan dibuat secara berfasa, tetapi saya percaya mau tidak mau ini akan membantu juga infrastruktur untuk EV ini akan dapat dipertingkatkan. Seterusnya Yang Berhormat Stampin. Sorry, Tan Sri Speaker, berkenaan dengan stesen pengecasan, antara cadangan yang saya cadangkan adalah di mana kita menggunakan IBR, Incentive Based Regulation, supaya kita ada initial push supaya TNB boleh buat secepat mungkin 3,000 atau 5,000 satu batch dalam masa 2 tahun menggunakan CAPEX IBR. Apakah pandangan daripada Kementerian? Ya, saya ingat itu satu perkara yang positif yang boleh kita kaji. Sebab memang kita kena lakukan lebih banyak lagi usaha untuk kita menggandakan dan memperluaskan liputan EV charging kita. Cuma saya nak ingatkan juga, jangan disalahertikan bahawa kita kalau tengok low cost mobility plan yang disediakan pun, sebenarnya kita menyebut secara keseluruhan EV ialah salah satu daripada komponen, tetapi juga soal pengangkutan awam dan juga malah untuk kenderaan-kenderaan yang menggunakan bahan api sedia ada, kita nak meningkatkan kecekapan tersebut. Seterusnya Yang Berhormat Tawau, Rantau Panjang. Tawau dari belakang. Tawau, okey, Tawau. Okey, Yang Berhormat Tawau, ini tentang soal banjir. Rancangan Tempatan Banjir Sungai Tawau, Lembangan Sungai Tawau, Sabah akan dilaksanakan secara berfasa, di mana pelaksanaan projek di fasa 1 merangkumi 4 pakej yang dibahagikan kepada dan 4 pakej ini pula dibahagikan kepada fasa 1A dan fasa 1B. Pelaksanaan fasa 1A yang merangkumi pakej 3 dan pakej 4 akan bermula pada tahun 2019 dan dijangka siap pada 2024. Kemajuan fizikal projek sehingga September 2023 adalah sebanyak 54%. Yang Berhormat Rantau Panjang. Fasa 1 telah dilaksanakan pada 23 April 2018 dan dijangka siap pada Ogos 2024. Sehingga Ogos 2023, kemajuan fizikal adalah sebanyak 76%. Fasa ini melibatkan kawasan Tumpat dan sebahagian kawasan Pasir Mas dengan kos projek berjumlah 656 juta. Fasa 2 masih di peringkat pra-pelaksanaan melibatkan kawasan Pasir Mas, Rantau Panjang dan Jeli dengan anggaran kos projek berjumlah 879 juta ringgit dan dalam proses penilaian tender. Skop yang terlibat adalah pembinaan PAM, pembinaan ban dan tembok penahan serta lain-lain kerja yang berkaitan, dan fasa 3 yang juga masih di peringkat pra-pelaksanaan dengan anggaran kos projek berjumlah 472 juta ringgit. Tender telah diiklan dan akan ditutup pada November 2023.
Menteri. Ya, kejap saya nak habiskan untuk rantau panjang. Bagi perolehan PAM bergerak pula, ianya telah diiklankan pada 7 Julai 2023 dan ia dalam proses penilaian di peringkat jabatan, dan JPS Kelantan telah menempatkan 3 unit PAM bergerak hidrolik dan 2 set PAM selam lengkap dengan generator di sepanjang Sungai Golok sebelum tibanya monsun timur laut. Ya, yang rantau panjang dulu ya. Terima kasih Yang Berhormat Yang Dipertua, terima kasih Yang Berhormat Menteri. Tahniahlah di atas usaha yang telah dilaksanakan. Cuma kebimbangan kita terutama rakyat di sekitar Rantau Panjang adalah tibanya musim monsun timur laut yang bakal tiba bila-bila masa. Hujung tahun ini sudah tentu dalam keadaan tidak ada kelengkapan sebagaimana yang dimasukkan. Begitu juga tentang PAM yang disediakan oleh GPS sebelum ini tidak memberi kesan apa-apa sebenarnya. Terus berlaku banjir termenung dan sebagainya. Jadi sekiranya berlaku banjir besar dalam masa terdekat, dalam keadaan masih lagi tempatan ini dalam peringkat tender. Jadi apa penyelesaian di pihak GPS untuk memastikan supaya banjir itu tidak memberi kesan yang sangat teruk kepada terutama penduduk yang terkesan di kawasan yang berisiko tinggi. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Saya setuju macam contohnya soal PAM itu. Mungkin sebab itu dari segi jumlah dan sebagainya sangat penting. Baru dia dapat memberi kesan dalam usaha kita untuk mengatasi masalah banjir. Dan memang kita cuba mempercepatkannya sebaik mungkin. Bagi projek tebatan banjir pula, sebagaimana Yang Berhormat sedia maklum, ini adalah projek-projek besar. These are major engineering projects dengan izin. Kadang-kadang proses pengambilan tanah itu saja. Kos dia kadang-kadang kita dengar besar, bukan not so much the infrastructure itu sendiri, tetapi proses pengambilan tanah yang kita bekerjasama dengan kerajaan negeri untuk dilakukan. Itu juga memakan masa yang panjang dan seterusnya bila nak mulakan kerja itu pun satu proses yang mungkin 2-3 tahun atau lebih. Dan itu semua satu yang kita telah maklumkan daripada awal. Jadi saya faham tentulah di peringkat penduduk kampung dan sebagainya dalam keadaan mereka tentu risau tiap-tiap musim banjir dan sebagainya. Tetapi bila projek sebesar ini dibuat, ia akan makan masa beberapa tahun tersebut untuk kita cuba cari penyelesaian yang lebih berjangka masa panjang. Antara perkara yang diambil maklum oleh JPS dan sebagainya di dalam banyak projek-projek infrastruktur baru kerana sebahagiannya kerana perubahan iklim ialah ARI. Maksudnya kalau dulu kita kata boleh terbaik untuk 50 tahun banjir paling teruk, kita tambah sehingga ke tempoh 100, 200 dan sebagainya. Kalau di Belanda 1,000, 5,000, 10,000 itu dah perkara biasa untuk infrastruktur mereka. Jadi sebab itu kita cuba lakukan sebaik mungkin untuk ada penyelesaian jangka masa panjang tentang masalah banjir. Ya, Kapa. Terima kasih. Minta je sebaik kepada Menteri. Saya tahu Menteri memang ikut aturan dan minta kepada speaker sebab saya ada mesyuarat PSC petang nanti. Jadi takut tak sempat nak dengar. Saya telah membangkitkan masalah pencemaran alam sekitar di kawasan Kapar, Jalan Kapar, Batu 14. Dan hari ini saya baca pada utusan Malaysia pukul 8 pagi tadi, Menteri, penduduk mengangkat spanduk membantah pencemaran minyak dekat sebuah tapak pembinaan kawasan industri Bukit Kapar di Kelang. Tak jauhlah daripada Jalan Batu 14 ni. Jadi belum lagi selesai, dah berkali-kali terbakar dengan pencemaran bau dan sebagainya yang saya sebutkan dalam perbahasan saya 400 metrik tan kata MPK. Jadi datang lagi satu lagi masalah. Jadi saya mintalah kerjasama dan kebijaksanaan Menteri untuk selesaikan. Tak habis-habis pencemaran alam sekitar di Kapan. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Yang itu tidak ada masalah. Saya akan turun bersama Yang Berhormat ke tapak, nanti kita aturkan untuk lihat sendiri dan cari penyelesaian terhadap isu itu. Seterusnya Yang Berhormat Gopeng, tidak ada. Yang Berhormat Kuala Nerus, Ada. tak, ya. Terima kasih Yang Berhormat. Untuk makluman, kerajaan telah menilai semua cadangan-cadangan projek tebatan banjir yang dikemukakan dan bersetuju untuk memberikan keutamaan kepada kawasan kritikal untuk dilaksanakan terlebih dahulu pada tahun ini. Terdapat satu projek yang dimaksudkan iaitu rancangan tebatan banjir Sungai Tepuh
dan Banggul Air Lilih di daerah Kuala Nerus. Dan status projek tersebut adalah ia dalam proses perolehan sekarang, maknanya proses pelantikan kontraktor. Jadi itu tentang yang kita utamakan untuk tahun ini. Ya. Terima kasih Menteri. Terima kasih. Okey. Seterusnya Yang Berhormat Kuala Kedah. Okey. Ada. Untuk makluman Yang Berhormat, JPS sedang laksanakan projek tebatan banjir Sungai Kedah Anak Bukit berjumlah 76.6 juta ringgit yang melibatkan kawasan sekitar Dun Anak Bukit dan Dun Kubang Rotan. Kemajuan kerja di tapak sehingga Oktober 2023 adalah 72% dan dijangka siap pada September tahun hadapan. Itu tentang projek di Sungai Kedah dan Anak Bukit. Menteri minta soalan. Ya. Terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri yang telah pun memberikan penjelasan tentang perincian pembinaan RTB di Kuala Kedah. Soalan tambahan saya ialah apakah pihak kementerian mengadakan plan kontingensi sekiranya projek ini tertangguh tidak mendapati masa yang telah pun dijangkakan pada 2024, memandangkan bahawa baru-baru ini terdapat beberapa kampung seperti kampung Pulau Kerengga, Pulau Alok Piar, Cegar, Sungai Baru Gunung yang telah pun mengalami banjir yang menyebabkan ramai terpaksa berpindah. Jadi sekiranya ada plan tersebut dapat dikongsi dengan rakyat di sebelah Kuala Kedah. Sekian, terima kasih. Yang Berhormat Kuala Kedah yang prihatin tentang masalah yang membelenggu masyarakat di sana. Saya akan lihat secara secara spesifik tentang yang disebut sebagai alternatif sekiranya ada berlaku kelewatan siapnya projek RTB tersebut. Tetapi kalau secara umum apa yang saya boleh katakan, selain daripada projek RTB yang mungkin dilihat sebagai satu projek mega ataupun projek-projek besar yang harganya mungkin puluh-puluh juta, ratus-ratus juta ringgit, kita sebenarnya juga ada projek-projek kecil kecemasan yang dibuat oleh pihak JPS sebelum berlakunya musim hujan. Kita buat pada tiap-tiap tahun pertengahan sehingga sebelum berlakunya musim hujan ini, dan sebab kadang-kadang ia hanya masalah-masalah yang asas, maintenance longkang ataupun ada desilting yang perlu dibuat dan sebagainya ataupun infra kecil, dan itu kita telah memang dibuat ya supaya bukan hanya kita mengharapkan projek-projek besar tersebut tetapi daripada segi penyelenggaraan dan sebagainya dapat mengatasi masalah banjir. Yang Berhormat Kota Belud, tidak ada. Yang Berhormat Klang, tidak ada. Yang Berhormat Bukit Bintang, tidak ada. Nanti sebab ada banyak lagi ni. Yang Berhormat Baling, tidak ada. Ulu Langat, tidak ada. Bangi, tidak ada. Okey, Keningau. Tuan Yang di-Pertua, standing order. Ya. Ramai sangat tak ada ni. Cukup quorum ke 13-1? Baik, bila Yang Berhormat mana-mana Yang Berhormat membangkitkan isu quorum, kalau kita lihat dalam peraturan, saya terpaksa akur lah ya. Okey, bentara semak ada berapa dulu? Bentara semak kira ada berapa? Cukup 26 tak? Minus ni lah. Baik, laporan yang saya terima atas permohonan Yang Berhormat, maka saya akan tangguh 2 minit. Tekan loceng dulu. Jika tidak ada, tak cukup juga, saya akan tangguh 2 minit. Ya. Itu mengikut standing order. Loceng.
Baik, saya dimaklum oleh bentara telah cukup quorum 26 orang. Silakan Yang Berhormat Menteri teruskan. Terima kasih. Yang Berhormat Kelang sudah ada? Ya. Yang Berhormat Kelang bangkitkan tentang masalah banjir di sana dan JPS juga sedang melaksanakan projek rancangan Tempatan Banjir Sungai Kelang di Seksyen 25 Shah Alam dan rancangan Tempatan Banjir Sungai Kapar Kecil dan Sungai Kapar Besar daerah Kelang dan daerah Petaling Selangor. Status semasa projek ini ialah dalam proses perolehan dan dijangka bermula pada 2024 dan dijangka siap pada tahun 2030. Seterusnya, Yang Berhormat Tanjung Manis, Tenom dan Sik ada membangkitkan soal pemuliharaan sungai dan hakisan pantai. Tanjung Manis ada? Tenom dan Sik? Okey. So untuk makluman ahli yang berhormat, Kementerian mengambil langkah-langkah yang sepatutnya dengan menyalurkan peruntukan kerja-kerja pemuliharaan sungai untuk mengurangkan risiko banjir di bawah RMK ke-12. Kalau untuk Sabah, 31 juta ringgit telah disalurkan dan untuk Kedah, 26 juta ringgit dan ini merangkumi skop kerja seperti berikut. Pertama, kerja-kerja pengaluran sungai. Kedua, kerja-kerja menstabilkan tebing sungai. Ketiga, menaik taraf aset tak alih. Dan keempat, menaik taraf saluran dan struktur berkaitan bagi meningkatkan kualiti air sungai. Untuk Parlimen Tenom, terdapat 5 kerja yang telah dilaksanakan pada tahun 2022 dengan anggaran kos banyak RM690,000. Manakala bagi Parlimen Sik, kerja telah dilaksanakan pada tahun 2021 sehingga 2023 dengan anggaran kos banyak RM1.497 juta. Kalabakan dan Sipitang. Okey. Temeloh. Nak tanya tentang loji. Saya akan go one by one ya, Yang Berhormat. Seterusnya untuk Yang Berhormat Kepala Batas dan juga sebab Kubang Krian ada di sini dan ini saya rasa antara inisiatif yang bermula pada waktu Kubang Krian iaitu Denai Sungai Kebangsaan. Jadi kementerian mensasarkan pembinaan sebanyak 1,000 km sehingga tahun 2023 dan September 2023. Dan kita difahamkan ada peruntukan di bawah belanjawan untuk tahun 2024 ini dan pada masa sama kita juga bekerjasama dengan pihak-pihak swasta untuk menjalankannya secara corporate social responsibility ataupun CSR sebab memang kita lihat sangat positif dari segi menimbulkan rasa kekitaan antara masyarakat dan sungai dan mereka menghargai sungai. Kita telah lihat berlaku di Kelantan, ada juga kita buat di Selangor dan beberapa tempat lain memang kesan dia sangat-sangat positif. Seterusnya Tawau Kota Yang Berhormat Menteri, mohon Kepala Batas berkenaan dengan denai sungai itu, boleh Menteri tolong respon berkaitan dengan denai di Pematang Bendahari. Bagaimana dia punya update berkenaan dengan peruntukan dan sebagainya. Yang itu saya akan semak dan saya akan jawab secara bertulis. Untuk Yang Berhormat. Seterusnya tentang Yang Berhormat Tawau, Kota Marudu, Sipitang, Kalabakan dan Kudat ada bercakap mengenai cadangan penyelesaian masalah bekalan air bersih bagi seluruh negeri Sabah. Peruntukan sebanyak 1.1 bilion bagi penyelesaian isu bekalan air bagi Kelantan, Sabah, wilayah Persekutuan Labuan dan terdapat 4 projek baru yang telah diluluskan di bawah RP4 RMK ke-12 dan ini termasuklah projek mengurangkan NRW, penggantian dan naik taraf paip di Kota Kinabalu, penggantian paip penggalak, pembinaan rumah pam penggalak dan penggantian pam air bagi muka sauk dan loji rawatan air di daerah Kota Kinabalu dan Kota Raya Telipok. Projek peningkatan kapasiti muka sauk dan loji rawatan air Sabah dan penggantian alat jana kuasa di loji rawatan air Merotai, Tawau dan Beaufort. Isu air di kawasan lain seperti Kota Marudu dan juga di Sipitang, permohonan boleh dikemukakan kepada Kerajaan Persekutuan melalui Jabatan Air Negeri Sabah untuk pertimbangan. Manakala bagi projek pembinaan loji rawatan air Cinta Mata telah disiapkan pada 1997 dan dinaik taraf pada 2012,
manakala loji rawatan air Cinta Mata 2 dalam proses dimuktamadkan. SST dijadualkan keluar pada Januari 2025 dan siap sepenuhnya pada awal tahun 2028. Dan seterusnya Kementerian. Ya. Saya bangkitkan dalam perbahasan bahawa ni soal dan soal jawab ialah tentang Sabah Sarawak ni belum migrasi, menyebabkan semua projek air dalam bentuk pinjaman. Sedangkan kalau Sabah Sarawak migrasi, saya fikir dia dapat 2-3 bilion pelupusan hutang dan banyak bantuan persekutuan dapat diberi. Persoalan saya ialah apakah pihak kementerian masih berusaha, kita berusaha supaya Sabah Sarawak dan negeri-negeri yang tidak migrasi ini dibuat supaya persekutuan dapat memantau, dapat melaksanakan projek secara dalam bentuk grant kepada negeri tersebut. Kalau yang dapat dilaksanakan dengan MA63, saya fikir banyak usaha-usaha yang dapat kita garakkan menyelesaikan masalah bekal air di Sabah Sarawak dan negeri-negeri lain. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Kementerian, dan memang itu antara isu sebab kita buat masa ini tidak boleh memberikan grant di bawah kerangka perundangan yang sedia ada, tetapi kita akan terus melihat ruang dan kerangka yang diperlukan dan kita terbuka dan memandangkan ia juga tertakluk kepada MA63 dan sebagainya yang juga perlu dilihat secara menyeluruh. Saya fikir ini kita akan bincang dengan lebih teliti lagi dengan pihak kerajaan negeri. Tapi memang misalnya kerajaan negeri Sabah tu perbincangan dia agak banyak sebab ada beberapa permasalahan air sebagaimana yang saya telah bacakan sebentar tadi. Yang Mohd Tuan Yang Dipertua ada sedikit lebih masa kalau boleh diberikan untuk saya jawab. Baik. Terima kasih. Yang Berhormat Labuan. Ipoh Timur ada. Kuantan, Kuala Pilah, Temeloh, Jempol. Ada, okey. Pertama tentang kalau bagi saya jawab secara sekali imbas tentang bagi Kuantan, PAIP telah merancang untuk melaksanakan 29 projek penggantian paip-paip lama kos 127 juta yang dibiayai oleh Pengurusan Aset Air Berhad PAB dan juga peruntukan dalaman paip. Selain daripada itu ada 114 buah tangki perkhidmatan di daerah Kuantan dan 78 buah tangki aktif dan 36 buah tidak aktif. Yang Berhormat Kuala Pilah pula bertanya tentang sains yang telah tentang masalah air di sana. Sains telah memperuntukkan sebanyak 49.5 juta ringgit untuk NRW bagi tahun 2023 sehingga 2025. Selain itu, Sains juga merancang untuk melaksanakan program penukaran paip bagi tempoh 2024-2028 dengan anggaran peruntukan sebanyak 70 juta ringgit termasuk penggantian paip di kawasan Kuala Pilah. Tetapi ini juga tertakluk kepada kemampuan kewangan Sains untuk membayar balik pajakan kepada Pengurusan Aset Air Berhad. Temeloh Pahang telah memasuki perjanjian penstrukturan semula industri bekalan air, perkhidmatan bekalan air pada 2020. Oleh yang demikian, PAIP boleh mendapatkan kemudahan pembiayaan pinjaman daripada PAB untuk pembangunan infra bekalan air termasuk loji rawatan air setelah mendapat kelulusan daripada Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara. Dan gangguan bagi Jempol pula, gangguan bekalan air di daerah Jempol secara amnya adalah disebabkan oleh kejadian paip pecah ekoran daripada paip-paip AC yang menjangkau usia. Pihak Sains juga telah mengemukakan senarai permohonan ke pihak Felda untuk pertimbangan bagi menggantikan paip di kawasan gugusan Felda daerah Jempol. Dan seterusnya, saya juga boleh mengatakan di sini bahawa kita telah mengada beberapa siri perbincangan dan saya lihat ada pandangan yang hampir sama daripada kerajaan-kerajaan negeri rentas parti yang mana antara juga masalah air yang kita hadapi pada masa ini ialah kerana soal tarif. Ya, dan tarif air yang kita ada yang dah tak naik 40 tahun. Ya, jadi terutamanya kerajaan sebelum ini telah benarkan kenaikan untuk bukan domestik
Tetapi kita perlu juga sebab banyak negeri yang tidak ada banyak industri ataupun sektor komersial, mereka perlu kenaikan untuk sektor domestik tersebut. Dan alhamdulillah saya boleh katakan persetujuan ini secara amnya dilihat rentas parti dan kita sedang dalam proses untuk mengangkat kertas Jemaah Menteri tariff setting mechanism yang membolehkan kita ada satu mekanisme yang tak perlu kena tunggu dah selepas ini untuk kena bawa ke menteri dan sebagainya untuk kita benarkan operator air ini dapat menaikkan tarif, tapi pada masa yang sama kita juga kena mengkaji bagaimana melindungi pengguna-pengguna yang berada di peringkat bukan saja B40 tetapi mungkin sebahagian daripada M40 yang mungkin tertekan jika tidak ada bantuan untuk mereka. Sikit saya pertama sekali saya ucap terima kasihlah. Saya lihat ada keperluan untuk kita menilaikan kembali soal tarif air. Pahang saya kata 60 lebih daripada 40 tahun dan negeri-negeri lain. Cuma saya nak bangkitkan ialah soal salah satu baru 30 bulan baru ni Perdana Menteri ada buat pertemuan dengan Perdana Menteri Singapura, Presiden Singapura tentang isu kerjasama bekalan air. Perjanjian air Malaysia akan tamat pada 2061 dengan harga 3 sen setiap 1000 gallon semasa. Dan kita membekalkan 250 juta gallon sehari ke Singapura. Saya melihat bahawa ada keperluan untuk pihak kementerian sama ada dalam bentuk makluman ataupun perbincangan tentang mendedahkan isu perjanjian air dengan Singapura ni sebab dia makan masa 100 tahun dan kesan besar pada negara. Ada dua perkara, satu perjanjian, yang keduanya dalam kenyataan Perdana Menteri dia mencadangkan supaya Singapura dilibat sama dalam kaji sidik pengurusan sumber air di Johor. Saya fikir pandangan saya rasa ini dah melampaui lebih daripada had. Sebab sumber air ialah bidang kuasa negeri dan kalau kita dedahkan sumber air kita di isu keselamatan negara. Pada pandangan saya bahawa sepatutnya negeri pihak luar tidak dilibatkan dalam pengkajian terhadap pengurusan sumber air di setiap negara kita sebab dia merupakan isu sekuriti negara. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Untuk makluman, saya pun ada di lawatan atau pemukiman pemimpin-pemimpin Singapura dan Malaysia. Dan dalam soal air ini, kita sebenarnya sebelum ini pun ada perbincangan yang dibuat pada yang terakhir pada akhir 2019 atau awal 2020. Iaitu yang status akhirlah perbincangan tentang perkara tersebut. Maka kita merasakan penting sebab sebagaimana yang disebut oleh Yang Berhormat Kubang Krian, perjanjian itu kita rasa tidak ada masalah dengan beberapa aspek perjanjian tersebut, maka kita nak lihat semula perjanjian tersebut dan melihat apa solusi yang terbaik. Dia bukan mudah sebab dia dua side. Satu, air mentah itu pada harga yang murah, betul. Pada masa yang sama Johor juga ambil air yang telah diproses daripada Singapura. Kalau ikut perjanjian asal ada had, selebihnya pada harga yang lebih tinggi lagi. Tetapi sekarang ada tolak ansur di situ yang mana Johor dibenarkan untuk ambil pada jumlah yang lebih tetapi pada kadar yang murah tersebut. Jadi dalam keadaan itu, sebab itu kita juga melihat Johor juga mempunyai keperluan air yang sangat tinggi, maka perlu untuk kita mencari satu penyelesaian yang menyeluruh tentang perkara ini. Jadi yang saya boleh simpulkan, sebab saya rasa ini penggulungan, yang saya boleh simpulkan di sini ialah pendekatan kita ialah kita cuma memulakan semula perbincangan tersebut. Tentulah kita tidak akan menggadaikan kepentingan negara kita. Kita nak membolehkan kalau boleh ada hasil yang lebih untuk negeri Johor dan pada masa yang sama infra yang perlu dinaik taraf sebab kita rasa yield di Sungai Johor dan sungai-sungai berkaitan itu boleh diperbaiki dengan pelaburan yang lebih besar. Tetapi tentulah ia akan dibuat dengan memastikan kepentingan negara tidak tergadai. Seterusnya Yang Berhormat Yang Berhormat Kapa, tidak ada. Jerantut? Ada. Okey. Terima kasih Yang Berhormat Yang Jerantut yang bertanya tentang perancangan kerajaan bagi penjanaan TBB melalui mini hydro, turbin angin dan juga tenaga ombak.
Sememangnya kalau untuk mini hydro kita sudah ada mekanisme feed-in tarif. Jadi itu yang digunakan hari ini untuk penjanaan tenaga. Tetapi bagi penjanaan wind turbine, turbin angin ataupun tenaga ombak, setakat ini ya, mengikut kajian-kajian yang ada, kecuali beberapa poket di beberapa tempat di negara kita, ia masih lagi tidak dengan izin commercially viable. Tetapi kalau ada teknologi baru dan sebagainya yang dapat memastikan atau menjadikan angin dan ombak ini commercially viable, sudah tentu kita akan ambil kira sebagai salah satu solusi untuk tenaga boleh baharu. Dan kita mungkin kalau dalam sistem yang ada sekarang, kita boleh gunakan New Enhanced Dispatch Arrangement ataupun NEDA yang dikendalikan oleh single buyer. Subang tidak ada. Taiping tidak ada. Merbuk. Soalan sikit boleh? Ya. Kita dimaklumkan ada beberapa negeri yang menggunakan teknologi terbaru untuk mendapat harnessing angin sebagai tenaga. Apakah ia di dalam pengetahuan pihak kementerian? Kita ada terima cadangan-cadangan tersebut. Sebentar Yang Berhormat Menteri, soalan yang terakhir ya. Lepas ini saya tidak benarkan. Yang Berhormat 5 minit. Tutup. Kita memang ada terima beberapa kertas cadangan dan sebagainya, dan pendirian kita ialah kita serahkan, kita tidak campur tangan, tetapi tentulah ya, kalau tu ialah tugas mereka untuk memastikan ia viable, supaya ia boleh menjana pendapatan untuk mereka, commercially viable. Seterusnya Shah Alam tidak ada. Stampin Kuala Terengganu. Terima kasih Yang Berhormat Kuala Terengganu. Tentang soal dasar terkini untuk ekspor tenaga boleh baharu, kita ada jelaskan beberapa kali. Mekanisme energy exchange dengan izin yang kita nak gunakan untuk pengeksportan tenaga boleh baharu sambil menjaga kepentingan negara ini telah pun diluluskan mekanismenya di peringkat kabinet pada minggu lepas. Dan sebab itu bagi kita tidak melihat penjualan tenaga boleh baharu ini nak jual habis, bukan. Tetapi kita melihat bahawa dengan kadar harga elektrik yang jauh lebih mahal di negara Singapura dan minat mereka untuk mengimport tenaga elektrik daripada Australia, Sarawak dan juga Kemboja, Vietnam dan sebagainya, maka kita perlu mengambil peluang. Jadi bila kita bercakap misalnya soal tenaga solar, kita perlu juga battery storage untuk kita memastikan masalah intermittency, hanya 4 atau 5 jam waktu puncak untuk tenaga solar ini dapat diatasi bila ada bateri. Tetapi harga bateri ini sangat mahal. Malah di Singapura pun kerajaan kena bantu di sana untuk memastikan ia viable. Jadi sebab itu kita merasakan bila kita ekspor, kita akan dapat menggunakan bateri, kita juga kena naik taraf grid kita. Untuk keseluruhan grid ini dijangkakan 180 bilion sehingga tahun 2050. Kita tidak mahu bebankan rakyat kita dengan kos yang besar tersebut, maka kita adakan kita adakan ekspor ini. Tetapi tentulah kita ada ekspor dengan memastikan yang kita jual hanya yang lebih kepada negara luar. Seterusnya Gombak tidak ada. Yang Berhormat Kubang Krian dan Kuala Terengganu juga ada mohon penjelasan kerajaan tentang kenyataan negeri Perak yang telah mendapat royalti sebanyak 16 juta ringgit hasil pelumbungan NRREE yang telah dieksport ke negara China. Dan adakah ini bertentangan dengan pengumuman yang dibuat oleh Yang Berhormat PM waktu midterm review baru-baru ini? Sebenarnya sebagaimana kita maklum, Perak merupakan negeri rintis, dibuat di grid, di Kenering untuk projek NRREE ini, dan mereka telah pun mengeksport NRREE ini sebelum larangan yang telah diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang ingin membangunkan supply chain daripada peringkat huluan, pertengahan dan juga hiliran bagi sektor ini. Dan kita juga sedang meneliti, kita dalam perbincangan dengan beberapa operator
pemprosesan NRREE untuk kita melihat ketersediaan loji pemprosesan bahan ini di dalam negara kita serta bagaimana apa yang perlu dilakukan untuk kita bangunkan industri hiliran. Dan Yang Berhormat Kubang Krian juga membangkitkan tentang soal kepakaran dalam negara dalam soal NRREE dan usaha-sama dengan pemain-pemain industri. Ini satu cadangan yang baik sebab sememangnya ini antara industri yang sangat kritikal di dunia pada waktu ini. Kita bercakap tentang EV, RE, semua memerlukan NRREE. Jadi kepakaran kita tidak begitu banyak lagi. Kita tahu China merupakan antara pakar. Jadi kita akan memastikan wujud juga teknologi transfer di dalam kita membangunkan sektor ini. Seterusnya Ipoh Timur. Ya, okey. Okey, Ipoh Timur memohon kerajaan menggubal undang-undang dan menubuhkan agensi kerajaan untuk mengurus dan mengawal selia pelombongan dan pemprosesan NRREE ini. Untuk makluman ahli yang berhormat, JMG Jabatan Mineral dan Geosains Malaysia adalah agensi kerajaan di peringkat persekutuan yang bertanggungjawab ke atas pengurusan dan pengawal seliaan perlombongan serta pemprosesan sumber mineral negara termasuk NRREE. Ya, kita sedang menyiapkan dasar mineral negara yang terbaru dan mengambil kira NRREE sebagai satu komponen yang penting. Dan kita akan adakan, ayat saya yang terakhir, kita akan adakan perbincangan dengan badan-badan bukan kerajaan, dengan kerajaan negeri yang penggiat industri untuk melihat langkah ke depan terbaik daripada segi kawal selia, sama ada dari segi badan kawalan ataupun undang-undang dan dasar-dasar yang perlu bagi kita memastikan kita dapat membangunkan industri NRREE ini secara lestari. Jadi ada panjang lagi Yang Berhormat, jadi saya pohon yang lain saya akan berikan secara bertulis. Terima kasih. Pak Menteri, Terima kasih Yang Berhormat Menteri.